Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, malam ni kita santai jap untuk kita sembang-sembang berkenaan dengan gearbox kita lah. Yang biasalah kerja-kerja kita berkenaan dengan gearbox. Jadi siapa yang tengah live bersama saya ni, saya mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera semua. 9. Okey, right. Jom kita bagi satu ucapan. Ingat detik 5 lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, santai-santai je pukul 9. Kita ada sejam lagi untuk kita balik rumah. Jadi kepada anda semua saya ucapkan selamat malam semua. Kepada sahabat-sahabat semua, sahabat pakar gearbox, kita buat live sikit. Di belakang saya adalah keratan merentas sebuah gearbox Proton perdana. Wira pun sama 1.6 nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Syah Reza, Abang Nurazwa. Sihat bang? Salam. Farid Kamaruddin. Assalamualaikum bang. Siapa yang tengah live dengan saya ni, bolehlah kawan-kawan kita ni semua minta tolong share-sharekan kita. Kepada yang siapa tengah live ni, boleh share. Abang Fadil, sihat bang Ahmad Fadil. PKP, pergerakan kita terbatas, tapi tak apa, InsyaAllah workshop masih beroperasi seperti biasa. Kalau siapa nak datang servis, nak repair gearbox ke atau nak check gearbox ke, boleh datang ke bengkel saya. InsyaAllah kami sentiasa buka setiap hari kecuali hari Minggu dan cuti umum. Abang Teguh Aril, Waalaikumsalam, sihat bang Jadi kepada yang semua tengah live ni, kita sembang sikit lah isu-isu berkenaan dengan transmisi ke, berkenaan dengan enjin ke. Yang pentingnya kita nak sampaikan maklumat kepada anda semua yang ada menggunakan kenderaan-kenderaan auto kita. Waalaikumsalam. Abang Azri daripada Sandakan Sabah. Sihat bang Oh, orang Sabah dugaan dia tinggi sikit ni sebab PKP, COVID. Jadi siapa tengah live ni, kalau ada persoalan, ada pertanyaan ataupun ada isu-isu semasa yang kita nak diketengahkan berkenaan dengan transmisi, boleh sampaikan dalam ruang komen ni. Ataupun siapa yang tengah live dengan saya, ringankan jari anda, tulis anda berada di mana, lokasi anda di mana. Kalau anda berada di Sabah, dekat daerah mana. Kalau anda berada di Perlis, daerah mana. Kita sampaikan kita punya salam kepada semua rakan-rakan kita yang ada dalam kita punya page pakargearbox.com dan JV Autoloop HQ. Jadi kepada anda semua, inilah platform kami untuk menyampaikan info-info ataupun maklumat berkenaan dengan transmisi ataupun gearbox. Sebelum ni tak ramai orang tahu berkenaan dalam gearbox. Jadi kat sinilah kami mempertengahkan ataupun menyampaikan info-info berkenaan dengan transmisi, dengan gearbox, terutama yang gearbox auto CVT ni. Banyak benda-benda yang maklumat yang perlu anda ketahui. Walaupun kita pengguna kenderaan, kita bukan ada basic berkenaan kereta, sekurang-kurangnya anda dapat satu info ataupun maklumat berkenaan dengan gearbox kereta anda. Jadi kat sinilah maklumat kita yang boleh kita belajar. Waalaikumsalam. Okey, tempat kita belajar gearbox. Yes, ni. Ini adalah platform ataupun tempat banyak kawan-kawan kita, workshop yang datang belajar gearbox kat sini. Jadi inilah platform kami untuk menyampaikan atau melanjutkan ilmu-ilmu yang ada ataupun kemahiran yang kami ada untuk kami sampaikan kepada anda semua. Jadi matlamat kami untuk membanyakkan lagi, meramaikan lagi workshop yang boleh membaiki gearbox, ada kepakaran berkenaan dengan gearbox. Inilah matlamat kami, supaya memudahkan pengguna-pengguna di atas jalan raya kita. Senang gitulah orang kata, senang supaya ramai yang pandai membaiki gearbox. Sekurang-kurangnya kita dapat memudahkan para pengguna yang ada masalah gearbox, boleh datang cek ke bengkel. Dah tak perlu nak cari bengkel-bengkel yang ada kepakaran gearbox, susah nak cari bengkel. Jadi kat sinilah kami membina rangkaian seramai mungkin workshop yang ada kepakaran dalam gearbox. Inilah matlamat kami. Avanza Auto first model, pertukaran gear Meraung. Biasalah bang, kalau macam ni biasanya akan cek dulu minyak gearbox. Kalau minyak gearbox ada berubah color dari merah ke hitaman, kemungkinan clutch plate dalam dah terbakar. Ataupun kalau katakan minyak cantik lagi, tukar filter, tukar minyak, okey, lepas tu masukkan treatment. Mungkin pressure tak cukup, boleh jadi mengaung. Okey. Ramai kawan-kawan kita daripada Sabah ni. Semoga semuanya sihat sejahtera. Jadi kat sini ya platform kami untuk sampaikan info. Jadi kebanyakan dah ramai dah workshop yang ada kepakaran berkenaan dengan gearbox. Workshop yang ada kepakaran gearbox. Dekat Sabah pun dah ada, dekat Sarawak pun dah ada. Boleh katakan satu Semenanjung, Sabah, Sarawak dah ada mula rangkaian-rangkaian kami
yang ada kepakaran dalam membaiki gearbox. Kat sinilah sedikit sebanyak kami boleh membantu kepada pengguna-pengguna yang ada masalah, senang nak dapat refer. Jadi kepada yang ada masalah, boleh platform kat sini, komen kat sini. Kalau ada persoalan, ada pertanyaan, boleh letakkan ruang komen. Jadi kat sinilah kami sampaikan kepada anda. Yang jadi tengah live ni, minta tolong ringan-ringankan tangan anda untuk tekan button share. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat tahu. Sebab sebenarnya ramai pengguna-pengguna di atas jalan raya ni yang ada masalah gearbox, nak cari platform, nak cari tempat dia. Jadi kat sinilah kami punya tempat. Boleh sampaikan atau boleh sharekan kepada anda. Abang Zaini, Wira Auto tukar clutch plate berapa harga? Wira Auto kalau tukar clutch plate ni maksudnya overhaul. Kalau Wira Auto 1.5 dia punya harga sekarang ni lebih kurang dalam 1,500 ke 1,800. Kalau Wira 1.6 dia punya cost harga lebih kurang dalam 2,000. Servis valve body berapa untuk Civic 007 2007. Biasa kalau valve body ni dalam gearbox bang. Biasa kalau servis valve body ni kena buka dalam gearbox semua ni. Ini melibatkan kerja overhaul. Belanja memang kasar. Sebab semata-mata kalau nak turunkan gearbox, nak buka gearbox, nak servis valve body je, agak membuangkan masa dan bagi saya tak berbaloi. Baik kita alalang kita buat overhaul sekali, dia punya cost lebih kurang dalam 2,000 lebih saya rasa ada. Okay, Vios 2012 manual clutch. Sekejap Jadi siapa yang tengah live ni bolehlah, kalau sempat-sempat ni saya boleh bacakan sikit komen-komen ataupun boleh jawabkan persoalan anda. Memang berat ke nak tekan? Tak. Kalau katakan manual tekan kelas tu memang biasa je, tak berat. Kalau katakan berat, mesti ada masalah pada dia punya. Kalau model kabel, mungkin kabel ada problem. Atau clutch pump pun, mungkin clutch pump dah mula lambat nak bagi respon. Sebab tu jadi ketat, keras. Ataupun dia punya clutch cover, mungkin dia punya diaphragm dah jadi keras. Jadi nak tekan tu, anjalan ataupun release pressure dekat bahagian diaphragm dah terlampau ketat. Biasanya clutch takkan keras kalau kita tekan. Okay, Vios 76 VT, RPM rendah, enjin rasa gegar, kenapa? Biasanya kalau macam ni, biasa kena buat tuning balik. Kalau model-model yang CVT, kalau RPM rendah sangat tu, buat tuning balik. Mungkin throttle body dah terlampau kotor, jadi kat bahagian throttle body ada butterfly dia, mungkin butterfly tu dah tertutup dengan kekotoran. Servis balik, buat tuning balik bang. InsyaAllah benda ni settle masalah. Bila sentap bila masuk gear D, salah satu simptom bro. Apa ya? Okey, kalau masuk gear D terasa sentap, salah satu sebabnya mungkin masalah valve body kotor, ataupun kalau masuk D menyentap dan R menyentap, biasanya masalah pada top converter bang. Abang Syafiq. Sekejap Mazda 6 dah agak-agak berapa? Okey, kalau Mazda 6 ni kos tinggi juga, dalam 3,000 lebih kalau kita nak buat overhaul. Kos gearbox 2.4 berapa overhaul? Kalau gearbox Estima yang model 2.4, kalau ni yang model yang CVT yang 2.4 kena tahun berapa ni bang? Nak kena confirmkan yang model SCR berapa ni? Kalau SCR 30 dia punya cost overhaul gearbox lebih kurang dalam 3,000 lebih. Kalau SCR 50 dia punya cost overhaul gearbox lebih kurang dalam 4,000 lebih. Kalau model CVT lah, kalau model 3.5 yang model U660 dia punya cost atau belanja untuk overhaul lebih kurang dalam 6,500. Model yang 6 speed yang U660. Okey, Wira Auto 1.5 pagi-pagi susah masuk gear. Okey, kalau macam ni biasanya masalah pada pressure dalam gearbox. Pressure tekanan dalam gearbox tak mencukupi. Maksudnya seal dalam gearbox tu dah mulai keras. Abang Faris, kalau macam ni biasanya saya akan masukkan treatment dulu untuk work upkan balik pressure atau melembutkan balik seal yang ada dalam gearbox. Gearbox FD berapa cost overhaul? Kalau untuk Honda FD lebih kurang belanja dia dalam 3,500 termasuk bahagian top converter kena buat sekali bang. Okey, Honda Freed, lampu gear D kat meter menyala dan kereta jalan macam gear 3 je. Biasanya masalah pada solenoid, abang Rezibai. Biasa masalah solenoid kena check komputer dulu. Biasa masalah ni memang berlaku, kebiasaannya mungkin masalah solenoid atau sensor dalam gearbox tu ada masalah. Pump power steering ada kena mengena kat dengan gearbox? Tidak kena mengena bang. Tak ada kena mengena pun dengan gearbox. Kereta tambah cooler aftermarket baik ke? Kalau boleh loose tak dia punya pressure? Kalau katakan untuk tambah extra cooler, janganlah pakai cooler yang terlampau besar. Kalau cooler terlampau besar pun dia akan menyebabkan pressure dalam gearbox terganggu.
Kalau boleh pakai yang sedang. Sebab apa? Yang cooler kebiasaan untuk gearbox auto external ataupun tambahan cooler pada bahagian depan radiator tu kecil je, dah cukup, tak payah besar-besar bang. Sebab dia untuk membantu. Kalau temperature gearbox terlampau rendah pun sebenarnya tak berapa bagus. Sebab temperature mesti running dalam keadaan 80 ke maksimum 120. Sebab ada separuh pun boleh capai cecah sampai 150 darjah Celsius. Jadi tak ada isu. Tambah extra cooler jangan terlampau besar. Kalau tidak dia akan mengganggu circulation minyak pada bahagian dalam gearbox auto. Iris 1.6 2015. Kalau Iris gearbox CVT, kalau model ni kalau overhaul belanjanya agak tinggi. Sebab kalau melibatkan pada secondary atau primary puli, kena tukar, dia punya belanja lebih kurang dalam 4,500. Honda Civic FD tahun 2007 baiki gearbox berapa harga bang? Lebih kurang belanja dalam 3,500 abang Alex. Wira lagi. Iswara 1.5 gearbox 3 delay. Berapa kos tukar baru? Kalau saya delay, biasanya saya akan masukkan treatment dulu. Pastikan filter tukar minyak gearbox cukup. Sebab gear 3 ni adalah final gear untuk Wira 1.5. Kadang-kadang minyak tak cukup support untuk final drive atau final gear, dia akan menyebabkan pressure tak cukup, dia akan rasa macam lambat nak masuk. Kalau macam ni, biasanya tukar minyak gearbox, tukar filter. Kalau minyak gearbox masih dalam keadaan okey, tukar filter, masukkan treatment untuk work upkan balik pressure. InsyaAllah benda ni boleh selesaikan masalah tanpa overhaul gearbox Abang Saiful. Abang Bio, Toyota TZ Auto, overhaul gearbox berapa kos? Lebih kurang belanja dalam 3,000 lebih bang. Selamat malam Abang Jaah. Assalamualaikum bang. Sihat bang Bos, kalau Viva, okey, Viva engine turbo tapi dia dah 3 kali tukar gearbox. Bila speed naik ke gear, dia gegar sikit. Dah laju, tak rasalah. Drive shaft belah kanan dan bengkok sikit je. Efek ke tu? Yes, betul. Kalau drive shaft ni, sebenarnya drive shaft mesti dalam keadaan 100% balance. Jangan ada bengkok sikit pun. Sebab kalau bengkok sikit, dia akan menyebabkan vibration bila naknya kalau kita accelerate dalam keadaan yang laju. Kalau boleh, drive shaft mesti straight. Jangan ada bengkok. Sebab memang benda ni akan mengibatkan gearbox kita jadi masalah. Tukar banyak kali pun akan jadi rosak juga. Okey, Wajah tahun 2005. Masuk gear 1, masuk 2, rasa menyentap. Apa cadangan bang? Kalau saya akan servis balik valve body bang. Biasa berlaku, kadang-kadang valve body ataupun solenoid pada bahagian valve body. Kalau Wajah dia ada 5 solenoid dia, kemungkinan salah satu solenoid dia punya o-ring tu mungkin dah tersumpit atau dah terkoyak. Servis balik valve body, tukar dia punya o-ring bang. InsyaAllah. Belanja je pun bajet lebih kurang dalam 600.5. Jadi siapa yang tengah live ni, minta tolong tekan button share. Kat sini lah kita boleh bantu kepada pengguna-pengguna yang lain. Kalau ada masalah gearbox, boleh cari cadangan ataupun nasihat sebelum anda melakukan sesuatu. Okay, right. Kod P0883. Minta tolong carikan P0883. Kita ada bantu Abang Imran. Kejap Abang Imran P0883. Okey, Avanza 1.5 gear tahun 2010. Bunyi berdaung boleh kos baiki. Kalau katakan bunyi berdengung, kalau Alza ni biasa mungkin masalah bearing ataupun ada masalah lain tu. Minta tolong nanti abang WhatsApp saya bang Azizi. Abang Aziz, kalau baiki lebih kurang kalau tengok pada masalah dulu. Apa masalah baru kita tahu kos dia. Kalau benda-benda yang berdengung menyebabkan pada bearing, mungkin harga kos belanja dalam 1,000 lebih je. Abang Ali Rashid, JV Auto Treatment terbaik, 2 kali dah pakai. Alhamdulillah, terima kasih bang. Abang punya masalah, Abang Alif Rashid dia bagi testimoni lepas gunakan transmission treatment JV Auto Loop, dah 2 kali dia pakai. Terbaik, masalah selesai. Termenung waktu pagi. Memang masalah ni biasa berlaku untuk model-model kereta auto ni. Pagi-pagi masuk di termenung. Biasanya saya akan recommendkan guna dulu treatment. Jangan ambil tindakan nak overhaul gearbox ke nak tukar gearbox. Sebab masalahnya selalu masalah pada pressure dalam gearbox tu tak cukup atau keras pada bahagian seal dia. Masukkan treatment JV Auto Loop untuk melembutkan balik seal dia. InsyaAllah. Terima kasih. Siapa yang tengah live dengan saya. Assalamualaikum bos, gearbox kereta Alza saya problem bila jalan menyentap, termasuk saya tersentak-sentak dengan kereta saya. Okey, kalau masuk menyentap, kalau katakan Alza ni cek komputer, kalau tak ada trouble code minyak cantik lagi bang, mesti masukkan treatment. Sebab pressure ataupun piston seal dalam gearbox ada keras ataupun getah dia keras. Masukkan treatment, insyaAllah kita cuba dulu bang. Sebab Alza ni Avanza kalau nak cost nak repair overhaul gearbox agak tinggi. Azia tahun 2018. Okey. Saya kena nak inform sikit sebelum saya jawabkan soalan anda semua. Saya nak sampaikan sikit kepada anda semua. Ini adalah satu info yang rasa bagi saya bergunalah untuk anda, terutama yang siapa yang pakai model-model Pro 2. Azia, Myvi yang model baru, Beza,
yang model Alza baru, kat sini anda perlu ingat sebab model-model ni gearbox dah developkan untuk design baru. Kat sinilah kena jaga-jaga sikit sebab gearbox ni second hand tak ada dalam market. Hanya perlu, kalau katakan rosak, hanya boleh overhaul ataupun tukar baru. Sebab kalau overhaul belanja dia tinggi. Siapa yang pakai model-model Pro 2 yang model-model baru ni? Kalau overhaul belanja dia lebih kurang dalam 3,000 lebih. Kalau katakan kita tukar gearbox dia, belanja dia lebih kurang dalam 14,000. Sebab banyak kalau pergi hantar service center, kalau gearbox problem dia akan recommend tukar, tapi belanja dia memang tinggi, belasan ribu. Walaupun kereta Pro 2 tu kereta-kereta yang memang minyak atau gunaan untuk safe, tapi kalau gearbox problem, belanja je mahal. Jadi siapa yang pakai model-model Pro 2, ingatkan kepada rakan-rakan anda, siapa pakai model-model Pro 2, jaga-jagalah gearbox anda. Sebab kalau anda yang tak jaga gearbox, cara pemanduan kasar, kalau gearbox rosak, cost overhaul 3,500. Kalau tukar gearbox tukar gearbox baru, harga dia mencecah sampai 14,000. Second hand susah nak dapat model ni. Jaga-jaga sebab model ni paling banyak yang rosak ataupun paling banyak yang bermasalah, terutama member-member kita yang bawa Grab. Jaga-jaga memang Okey, treatment, kalau treatment JV Autoloop, alalang kita promote jap. Okey, treatment JV Autoloop ada kat banyaklah dekat market Malaysia ni. Harga dia RM90 sebotol. Kalau siapa ada masalah gearbox, pagi-pagi termenung, pertukaran gear rasa menyentap, rasa meraung, tapi minyak semua okey, tak terbakar pun, kat sinilah kita boleh sampai kepada anda. Ini boleh membantu rawatan awal. Harga dia baru je lebih kurang dalam RM90. Kalau ada masalah, perlu pakai 2 botol. Transmission control module. Okey, power input signal. Kalau macam ni kena check bang, yang tadi yang P0883 dia punya masalah pada dia punya transmission control module. Dia punya power supply tak ada. Jadi kena check balik dia punya computer box, kena check balik dia punya supply current. Mungkin supply current tak masuk pada model pada bahagian dia punya TCU atau TCM, transmission control module atau transmission control unit. Okey. Abang Zahiri, kalau nak beli treatment boleh type dekat JV Autoloop, jvaloop.com. Kat situ ada kami punya supplier ataupun pengedar-pengedar kami satu Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, Brunei, Singapura pun ada juga. Cap yang bos pakai tu berapa harga? Oh, sini pun nak upgrade. Okey, cap ni harga dia RM60 saja. Ini cap ni lain macam ni. Belakang ni ada, dalam ni pun ada. Boleh order. Siapa minat dengan cap ni, saya buat ada order lah. Sebab saya tempah pun limit je. Gearbox Saga BLM berapa kos nak kalau kos ganti manual? Alamak, saya tak ada stok lah bang. Kalau daripada auto nak manual memang tak ada stok. Sebab apa, pedal clutch apa semua nak kena tukar. Tapi anggaran saya dalam 4,000 lebih pun ada dalam tangan kalau siap pemasangan. Tolong bagi pencerahan perbezaan overhaul antara gearbox konvensional dengan CVT. Perbezaan dia. Okey. Sebenarnya kalau overhaul gearbox ni sama je. Yang penting dalaman gearbox antara tak kisahlah CVT ke konvensional ke, yang penting bila kita overhaul pastikan clutch yang ada dalam gearbox atau friction plate yang ada dalam gearbox wajib diganti. Seal-seal atau getah-getah yang ada dalam gearbox wajib diganti. Jadi tak kira lah anda pakai CVT ke, anda pakai konvensional ke, tapi cuma extra sikit kalau katakan siapa yang CVT, kena check pada bahagian shaft input ataupun primary, secondary shaft tu kena servis betul-betul. Sebab bahagian tu lah yang paling penting untuk kita punya accelerate, dia akan berikan power ke tidak, terganggu tak tidak, kat situlah yang kena jaga. Kalau model-model CVT, primary, secondary gear, secondary shaft, kena check betul-betul semasa kerja-kerja overhaul. Jadi kalau kata perbezaan, tak ada perbezaan pun. Yang penting masa overhaul, ganti semua parts yang ada. Overhaul kit, tukar semua. Okey, area Perak ada tak bengkel untuk repair? Ada bang, nanti abang boleh PM saya nanti ataupun saya akan komen selepas ni bang InsyaAllah, Abang Muhammad Zafri. Okey, kalau gearbox tak nampak. Messi okey lagi boleh guna JV Autoloop ke? Boleh. JV Autoloop ni boleh pakai untuk semua jenis model ataupun semua jenis kenderaan, semua jenis gearbox. Tak kisahlah konvensional ke, CVT ke, DSG ke, STG ke, Tiptronic ke, semua boleh pakai sebab transmission treatment JV Autoloop menggunakan teknologi bio sesuai untuk semua jenis gearbox. Memang dah diuji dan dimasukkan ke lab test dan semua dah lepas dalam ujian kami. InsyaAllah boleh pakai untuk semua jenis transmisi. Berapa kos untuk servis gearbox Alza yang sentap bos? Kalau sentap ni biasanya awal-awal saya rekomenkan treatment dah. Bukan apa. Biasa model Pro 2 masuk gear menyentap tu biasa.
Jadi kalau nak overhaul ataupun nak refurbish balik gearbox, nak servis balik bahagian total bahagian gearbox, belanja tinggi bang. Biasanya saya akan cuba recommend customer gunakan treatment dulu, pakai dalam seminggu ke 2 minggu, tengok respon dia. Sebab modal ni kalau gearbox masalah, pakai 2 botol je. Maksudnya sebotol RM90, 2 botol baru RM180. Sedangkan kalau nak overhaul atau nak servis, nak settlekan masalah sentap ni, belanjanya paling tidak pun RM2,000 lebih bang. Kat sinilah saya recommend gunakan treatment. Sebab ramai customer yang dah gunakan treatment, alhamdulillah, masalah sentapan hilang. Jadi dia dapat selamatkan belanjanya daripada keluar RM2,000 lebih, hanya RM180 untuk 2 botol, dah selesai masalah dia. Sebab ramai customer yang dah pakai 3 tahun, 4 tahun treatment ni, alhamdulillah. Tapi saya tak cakap yang treatment ni boleh menjamin, tapi satu alternatif daripada kita nak keluarkan belanja yang besar. Kat sinilah kita boleh gunakan treatment ni untuk rawatan awal. Sebab tu saya keluarkan produk JV Autoloop ni untuk menyelesaikan masalah awalan, sentap, delay, termenung. Inilah yang masalah-masalah yang kita boleh tolong. Ada contoh tak treatment ke bang? Apa brand je? Okey, tu brand apa je? Okey, yang tadi saya tunjukkan saya punya JV Autoloop. Bos, gearbox Honda NF ada tak? Tak nampak sangat lah. Maklum dah, usia pun dah 40, mata pun dah sikit-sikit rabun lah. Okey, ada bang. Nanti kalau apa Abang Mizan minta tolong WhatsApp saya ataupun PM saya bang FN2R. InsyaAllah ada bang. Kalau overhaul ada, kita boleh buat bang. Okey. Bos, Kembara Auto dah masuk D tak jalan terus. Masuk R boleh jalan. Apa problem? Okey, Kembara ada 2 jenis gearbox. Satu model gearbox yang lama, dia pakai kick down cable. Satu lagi model baru, dia seakan-akan yang macam gearbox ala-ala Myvi juga, lebih kurang dia pakai solenoid valve. Kalau macam ni bang, saya akan cek dulu keadaan minyak gearbox dulu bang. Kalau boleh masuk reverse, masuk D tak nak jalan, cek dulu bang. Kalau model baru, mungkin masalah pada buah body, cek dulu bang sebelum ambil tindakan turun gearbox. Yang penting tengok minyak gearbox. Kalau minyak gearbox masih dalam merah, biasanya masalah elektronik ataupun masalah pada solenoid valve. Okey, gearbox Auto Wira gear 1 terus ke 3, tak 2 tak masuk. Memang selalu masalah ni berlaku. Masalahnya pada dia punya bahagian brake band. Kalau Wira 1.5 ataupun yang 3 speed, masuk gear 1 terus masuk gear 3, masuk gear 2 tak nak masuk langsung. Masalah pada brake band. Dia brake band dia dah pecah. Jadi kena overhaul bang. Belanja dia lebih kurang dalam 1,800. Overhaul complete. Kedai di mana? Okey, kedai saya atau workshop saya berada di Seksyen 7 Shah Alam. Jadi, secara tak langsung, mata kita ada 425. Siapa yang tengah tengok live dengan saya perkenalkan, saya Muhammad Zaidi. Kerja harian saya ialah membaiki gearbox ataupun kepakaran kami membaiki gearbox. Jadi, siapa ada persoalan berkenaan dengan gearbox, ada nak tanya gearbox saya menyentap, termenung, masuk D tak jalan, pertukaran gear tak ada, kat sini platform anda semua untuk bertanya info ataupun bertanya maklumat yang mana saya boleh bantu. InsyaAllah kami ataupun saya boleh bantu untuk menjawab soalan sebelum anda ambil tindakan seterusnya. Jadi siapa yang tengah live ni, minta tolong tekan button share. Okey, banyak soalan ni, kejap. Sebelum tu saya beritahu. Okey, untuk maklumat anda semua yang tengah live dengan saya ni, kita dah tahu masalah sekarang pada ekonomi kita. Kita dah ada masalah pada PKP, banyak masalah pada pekerjaan, pendapatan kita dah mula merosot. Jadi kat sinilah masalah yang kita hadapi ialah bila kenderaan kita bermasalah. Terutama yang bab saya cerita ni lah masalah pada gearbox lah. Kat sinilah yang saya nak sampaikan kepada anda. Inilah platform yang kami boleh bantu kepada anda. Tak semua gearbox rosak perlu diganti. Kat sini sampaikan, tak semua gearbox rosak perlu diganti atau di overhaul. Kadang-kadang masalah pada sensor je, masalah pada solenoid je, masalah pada filter tersumbat je. Kat sinilah info yang anda perlu tahu atau anda perlu ambil pendekatan pemahaman supaya anda tidak ambil terus langkah nak tukar gearbox. Sebab tukar gearbox belanja tinggi. Kalau kita punya ekonomi tak ada masalah apa, tak ada isu. Tapi kalau melibatkan pada keuangan yang besar, kat sinilah kita perlu ambil tahu sikit, ada tak penyelesaian, ada tak info yang boleh kita membantu anda untuk mendapatkan info yang tepat sebelum anda mengeluarkan belanja yang besar. Sebab gearbox antara kos yang paling tinggi jika overhaul. Okey, terima kasih. Siapa yang tekan button share ni? Okey, wajah enjin Kempro macam kalau dia macam macam tak cukup minyak masih dalam panjang sangat ni. Kalau dah lama jalan start enjin lama-lama dia macam mengenjut-ngenjut. Apa masalah? Kalau macam ni bang, okey, first kali apa yang saya buat kalau model-model wajah ni, biasanya saya akan drain balik minyak dia sebab wajah filter dia duduk dalam gearbox. Tak boleh diganti kalau masa servis.
boleh diganti bila kita overhaul atau kita buka gearbox dia, baru boleh kita tukar filter dia. Kalau macam wajar ni, yang apa saya faham, abang apa yang perlu buat, abang drain balik minyak dia, tadah balik minyak dia dalam bekas yang bersih, tengok sukatan dia. Sebab kalau wajar, kalau overhaul, kalau servis minyak gearbox dia, mesti ada 5 liter. Kalau kurang daripada 5 liter, dia akan menyebabkan pertukaran gear kita rasa macam meraung, pressure terganggu. Sebab apa? Minyak gearbox tak mencukupi pun boleh menyebabkan gearbox kita jalan tak smooth. Okey, gearbox perdana pagi mau tunggu enjin panas baru boleh jalan. Okey bang. Abang baca terpula tak nampak bang. Okey. Masuk pagi-pagi masuk di baru nak kena enjin panas baru boleh jalan. Biasanya masalah pada getah dalam gearbox atau seal dalam gearbox keras. Jadi apa tindakan abang? Abang tak payah overhaul dulu. Jangan ambil langkah untuk overhaul sebab belanja overhaul atau tukar gearbox second ni pun ada juga kos yang tinggi. Jadi abang servis minyak gearbox, tukar filter dia dan abang masukkan treatment JV Auto Loop ni 2 botol, masukkan dalam gearbox semasa abang servis dan tukar filter. Abang running macam biasa je bang, dalam tempoh seminggu ke 2 minggu. Abang tengok balik dia punya pressure akan naik balik. InsyaAllah gearbox akan jadi keadaan yang normal. Sebab saya pun pengguna ataupun saya pun guna Proton perdana. Pengalaman dah banyak berkenaan dengan perdana ni. Sampai orang kata pakai perdana ni memang gearbox hancur lah. Bagi saya tak. Sebab kalau kita tahu apa punca, apa masalah, insyaAllah kita boleh selesaikan masalah tu dan kita boleh jaga gearbox tu dalam jangka tempoh yang lama. Saya pakai gearbox, pakai perdana dah bertahun dah. Tapi memang insyaAllah setakat ni tak ada masalah gearbox lagi. Renjan memang renjan bang pakai perdana ni. Tapi insyaAllah ada poin-poin yang kita ambil tahu untuk kita punya ketahanan dalam gearbox kita. Okey. Okey, Nissan 1.6 auto. Lambat masuk di. Panas dulu 15 minit baru boleh jalan. Masalah yang sama, Abang Hamidin. Kalau macam ni masalah, memang saya akan refer untuk gunakan transmission treatment JV Auto Loop. Masukkan 2 botol, abang running je lah bang. InsyaAllah masalah ni insyaAllah boleh diselesaikan dalam tempoh seminggu ke 2 minggu. Kalau tak boleh juga, barulah ambil pendekatan untuk kita overhaul atau tukar gearbox. Salam bos, nak tanya harga FLX dia sebu-sebu bila sejuk, sebu panas pun sebu juga bos. Biasanya kalau sebu-sebu ni bang, biasanya saya akan tuning balik enjin dia. Kadang-kadang throttle body atau enjin punya sensor ataupun calibration ataupun tuning enjin tak tepat pun dia akan menjadi kereta kita jadi sebu-sebu. Secara tak langsung bila enjin tak perform, dia akan mengganggu pertukaran gear, pergerakan gear. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam. Brother Zul Azmi, sihat Okey, dan share. Jap. Okey, dan share. Terima kasih siapa yang share. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebab apa? Inilah yang dapat membantu saya untuk memperkenalkan atau menyampaikan info-info berkenaan dengan transmisi. Sebab atas jalan kita berjuta kenderaan kita, 80% kenderaan kita menggunakan auto. Kat sinilah kita punya platform membantu ataupun menyampaikan info kepada semua. Terima kasih banyak. Harga treatment saya RM90 je. RM90 sebab saya menggunakan teknologi BIOS dan insyaAllah treatment ni tiada kesan-kesan yang negatif ataupun tidak ada sifat-sifat menghakis pada dalam gearbox. Tak perlu risau sebab treatment ni memang saya dah guna daripada awal lagi. Saya dah buat research sebab ni produk ni adalah keluaran saya sendiri. Dan sebab apa saya keluarkan treatment ni? Sebab saya tengok banyak gearbox bila dibuka sebelum ni, saya rasa gearbox ni boleh dirawat dulu tanpa keluarkan belanja yang besar. Sebab tu saya buat research, saya dapat satu formula yang boleh digunakan untuk membantu anda semua. Sekiranya ada masalah gearbox, kat sinilah anda boleh gunakan treatment untuk rawatan awal. Tak semestinya masalah. Kalau kita nak memanjangkan usia, kita nak meningkatkan atau kita nak masih nak memastikan gearbox kita dalam keadaan yang performance, kat sinilah kita boleh gunakan treatment ni. Kalau tak ada masalah, pakai sebotol je. Kalau ada masalah, gunalah 2 botol. Terima kasih banyak. Okey. Ya betul. Gearbox Pro 2 memang kalau baru nak yang model baru ni, harga baru pun RM14,000 bang. Memang saya dah survey. Ramai customer datang bila dia dah check, dia kata gearbox rosak lah, saya kena tukar gearbox baru, harga dia RM14,000. Tapi bila kata alamak memang mahal. Tapi apa yang kita boleh bantu? Gearbox second tak dapat kalau model-model Pro 2 baru ni. Jadi kita buat overhaul balik, refurbish balik dalam gearbox tu, balik ke asal balik. Sebab overhaul kit, repair kit ada dijual di pasaran. Jadi tak perlu risau. Tak payah nak keluarkan belanja untuk tukar sebiji gearbox dengan harga RM14,000. Kita overhaul je. Tapi mahal jugalah kalau overhaul. Kos dia belanja pun nak cecah juga dalam RM3,500. Assalamualaikum bos. Kereta Honda Accord tahun 2005 SDA saya sentap gear 2. Lepas tu okey. Apa masalahnya? Boleh guna treatment ke? Okey.
Boleh guna treatment. Tapi kalau katakan dah guna treatment masih juga masalah, biasanya saya akan check dia bahagian solenoid valve. Solenoid valve duduk bahagian atas bang. Mungkin solenoid valve tu ada dia punya straw dalam tu, straw tu jaring tu dah tersumbat ataupun dah terkotor, ataupun dia punya net dalam tu, filter dalam tu dah tersumbat. Bersihkan balik, try balik bang. Kalau gear masuk gear tersentak. Bos, kereta Saga saya bila start jalan tekan minyak mesti akan tersentap. Gearbox pun dah check komputer. Okey. Kalau masih ni macam ni bang, kalau katakan abang pakai Saga, saya rasa mungkin abang ni pakai Saga FLX ni. Kalau Saga FLX biasanya buat tuning balik, setting balik. Kalau tak ada trouble code atau bila check komputer tak ada masalah apa, buat tuning balik bang, setting balik. Kadang-kadang apa masalahnya, sensor tak rosak ataupun dalam gearbox tak rosak, tapi accuracy pada bahagian sensor antara engine dengan gearbox tak matching. Sebab tu kadang-kadang kita terasa gear kita rasa macam masalah je, tersentap je. Cek balik bang. Termasuk yang model-model Saga BLM. Saya pakai Wira 1.5 auto, dah overhaul masuk gear D sebab apa dah overhaul Wira 1.6 auto, dah overhaul masuk gear D sebab apa tu. Okey, kalau macam ni, kalau dah overhaul, cek balik. Mungkin masalahnya datang daripada dia punya computer box, ataupun signal, ataupun sensor ada isu, ataupun wiring pun ada isu. Sebab tu kalau macam ni dah overhaul tapi masalah tak selesai, cek balik masalah pada wiring, cek balik masalah pada sensor, cek balik mungkin masalah pada solenoid. Kena detail. Kalau abang Fahri dekat dengan Syalam, boleh datang bengkel saya untuk kita cek detail bang. Enjoy boy. Okey. Okey, manual boleh ke guna treatment ni? Boleh, tak ada masalah apa. Treatment ni boleh pakai untuk semua jenis kenderaan. Kalau macam tu manual, masuk gear macam sangkut-sangkut sikit. Sebab Cooper gear dengan synchronized gear tu macam dia stuck, dia dah melekat. Jadi gunakan treatment ni untuk releasekan balik antara Cooper gear dengan synchronized gear tu. Jadi gear kita masuk pun jadi lembut balik. Okey, terima kasih banyak-banyak siapa yang live dengan saya ni. Alhamdulillah. Okey, kita ada 5 minit lagi. Kalau persoalan anda yang masih tak terjawab, InsyaAllah nanti lepas ni saya akan minta tolong saya punya admin ataupun minta tolong saya punya bantu untuk jawab persoalan. Kalau benda-benda yang simple, InsyaAllah dia akan terus jawabkan. Kalau benda kritikal, dia akan refer dengan saya, InsyaAllah. Penjagaan minyak gearbox CVT macam mana bos? Model Toyota. Okey, model Toyota ni CVT kena ambil highlight sikit. Saya pun pakai ada sebuah amplifier untuk sebuah MPV amplifier. Gearbox model Toyota, especially yang model CVT ni lah, jagalah sikit. Cara pemanduan CVT dengan konvensional tak sama. Jadi minta tolong notis sikit kepada anda yang tengah live dengan saya ni, ambil sikit info kepada anda yang menggunakan gearbox auto, terutama yang model CVT. Banyak gearbox CVT yang bermasalah. Kadang-kadang orang kata tak tahan lama lah pakai CVT. Bila saya buat research balik, saya buat test balik, saya tengok apa daripada background customer yang masalah gearbox ni. Saya ambil contoh CVT saya ambil tanya, rupanya saya dapat satu jawapan. Kenapa gearbox CVT kita cepat rosak? Satu, terutama model-model Toyota ataupun model Honda, habit ataupun cara pemanduan kita agak agresif, agak lasak. Contoh saya beritahu yang ada masalah gearbox CVT, saya tanya balik, banyak saya tanya bila sebab ramai customer datang ke bengkel saya bila masalah gearbox. Jadi saya tengok gearbox ni, masalah ni mesti ada sebab dia. Kenapa gearbox CVT masalah? Terutama model Toyota dengan model Honda. Bila saya tengok pemanduan pada permulaan pergerakan kenderaan ni, ambil tenon sikit kalau anda semua, sebab anda mungkin salah seorang daripada yang menggunakan CVT. Masa kita nak tekan minyak pada permulaan perjalanan, kebiasaan bawa tekan minyak, main tekan aja. Masuk di traffic light hijau je, terus tekan minyak tanpa memberikan kelembutan pada gearbox tu. Ubah style pembawakan kita atau driving kita. Sebab apa? CVT dengan konvensional ada berbeza pada bahagian dalam gearbox dia. Konvensional macam gearbox lama yang gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5 tu. Gearbox yang konvensional ada terasa pertukaran gear. CVT dia tak ada rasa pertukaran gear. Jadi dalam gearbox CVT ada rantai. Bila kita bawa kereta tu dalam permulaan pergerakan, kita tekan. Bila tekan tu, rantai tu akan jadi macam slip. Lama kelamaan rantai tu akan jadi tajam dan rantai tu akan putus. Ya, ataupun dia punya steel belt tu akan lose pressure, akan jadi slip. Lama-lama gearbox kita akan rosak. Jadi kepada anda, tak kisah CVT ni boleh bawa speed. Tekanlah 18 ke, kalau boleh tekan 200 ke, tak ada isu. Tapi selalu masalahnya berpunca pada awalan pergerakan. Contoh kita nak keluar rumah, main tekan je. Keluar simpang, main tekan je.
traffic light hijau, main tekan je. Kat situlah punca-punca gearbox kita akan pendek hayat dia. Jadi siapa yang pakai CVT, jaga-jaga, terutama model Toyota dan model Honda. Model HRV, BRV, Honda City, Honda Civic, Honda Jazz, paling banyak masalah je bila kita buat cek balik, mileage baru 80, mileage baru 100. Gearbox kita baru pakai 4 tahun, gearbox dah rosak. Tapi bila tengok cara pemanduan dia terlampau agresif. Kat sinilah saya nak sampai anda, siapa yang pakai CVT jangan lasak, jangan main tokan je. Kalau tokan jahanam gearbox 4000 lebih dalam tangan, kalau Toyota dalam tangan 6500. Kat sini penyampaian saya sikit, perkongsian sikit. Gearbox anda, sayang gearbox anda. Ubah pemanduan kalau siapa yang pakai CVT ni. Dan satu lagi, siapa yang pakai CVT, jaga CVT paling lemah dengan vibration, gegaran. Mounting pecah, gantilah cepat-cepat. Kalau mounting tu dibiarkan, biasanya dalam masa 3 bulan atau 4 bulan, gearbox akan mula bermasalah. Sebab gearbox CVT, dia paling lemah ataupun dia paling manja. Dia tak suka dengan gegar. Sebab kalau dia gegar, dia akan merosakkan atau mengganggu dalaman. Dia akan merosakkan shaft primary dalam gearbox kita. Jadi siapa yang pakai gearbox CVT, jangan ada gegar. Nombor 2, pemanduan jangan terlampau agresif, terutama pada permulaan pergerakan. Itulah penyampaian saya untuk hari ini. Jadi 40 minit kita dah live, 40 minit kita share info kepada anda yang ada masalah, kepada anda ada persoalan, boleh sampaikan ruang komen. InsyaAllah lepas live ni saya akan jawabkan persoalan anda, insyaAllah. Minta tolong siapa yang tengah live dengan saya, minta tolong tekan button share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.